Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Isu bekalan dan harga beras menjadi tumpuan utama perbahasan hari kedua usul kajian separuh penggal RM ke-12 di Dewan Rakyat hari ini. Mereka berpendapat masalah itu perlu ditangani segera bagi meredakan keresahan dalam kalangan rakyat. Wakil Tanjung Piai menggesa kerajaan mengambil tindakan segera bagi menampung kekurangan 38% bekalan beras untuk kegunaan tempatan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bagan pula meminta kerajaan menambah stok bekalan beras yang didakwa sukar diperoleh ketika ini bagi menampung keperluan rakyat. Beliau turut meminta kerajaan mengkaji harga beras import bagi memastikan ia tidak terlalu tinggi sehingga menyukarkan rakyat mendapatkan bekalan itu. Isu sekuriti makanan melibatkan kebergantungan terhadap hasil import beras juga dibangkitkan Ahli Parlimen Seri Aman. Beliau mencadangkan kerajaan menumpukan peningkatan penanaman padi di dalam negara. Wakil Paguh pula berkata beras ialah barangan terkawal dan kerajaan seharusnya mencari jalan bagi mengawal harga agar ia tidak menjadi terlalu mahal sehingga kan tidak mampu dibeli oleh rakyat. Kerajaan perlu mengurangkan subsidi kepada golongan kaya sebelum memperkenal semula GST. Perdana Menteri semasa temu bual bersama Bloomberg mengakui GST adalah sistem cukai yang paling cekap dan telus. Sementara itu, kerajaan perlu melakukan rasionalisasi subsidi secepat mungkin kerana perbelanjaan subsidi untuk negara adalah antara yang tertinggi di Asia. Visi peroleh semula status keunggulan negara di rantau Asia. Perdana Menteri optimis berdasarkan senario semasa dan pasukan yang ada, matlamat itu boleh dicapai. Berucap di Milken Institute Asia Summit 2023 di Singapura, beliau berkata perlu percepat proses dan percepat reformasi yang dijanjikan kepada negara. Malaysia unggul dari segi ekonomi, politik, tadbir urus yang baik dan sebagai contoh masyarakat majmuk berbilang kaum pada 1990-an. Konsep ekonomi madani boleh memacu ekonomi negara ke tahap lebih baik. Perdana Menteri yakin dasar dan polisi baru negara membuka peluang kepada pelaburan asing ke Malaysia. Malah kajian separuh penggal RM ke-12 dibuat bagi menggantikan pelan atau tambah baik dasar agar dapat menjadikan negara kuasa ekonomi utama. Beliau yakin kestabilan politik negara dan dasar yang jelas pada ketika ini menjadi wadah menarik minat pelabur luar negara. Bagi membolehkan penjimatan kos penggunaan tenaga, kerajaan akan menyediakan lebih banyak pilihan tenaga alternatif. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata, kerajaan memahami kenaikan kos elektrik ketika ini yang memberi tekanan kepada rakyat, khususnya industri tempatan. Peralihan tenaga akan dilaksanakan dengan peningkatan tenaga boleh baharu TBB bagi membantu mengawal harga elektrik. Selangor menjadi negeri tertinggi di Malaysia catatkan kes keganasan rumah tangga. Ketua Polis Selangor berkata peningkatan jumlah kes dilaporkan bermula sejak tahun 2017. Selangor menjadi negeri yang mencatatkan kes keganasan rumah tangga tertinggi bagi 3 tahun kebelakangan ini. Terkini 813 kes dilaporkan sepanjang Januari hingga Ogos lalu. Kegiatan menyeleweng minyak masak bersubsidi berselindung di sebalik bengkel membaiki kereta dibongkar. Ia hasil serbuan KPDN Kelantan di sebuah premis di Cerang Tuli Padang Pak Ahmad, Pasir Putih semalam. Selain pemilik bengkel ditahan, turut dirampas 2,308 kg minyak masak bersubsidi, paket 1 kg dan 240 kg gula. Anggaran nilai keseluruhan rampasan adalah sebanyak RM46,454. Seorang pesara rugi RM1.4 juta akibat diperdaya phone scam. Ketua Polis Perak memaklumkan bangsa berusia 62 tahun ditipu lelaki menyamar sebagai pekerja kurier dan pegawai polis. Bangsa menerima panggilan pada Mac 2020 berhubung satu bungkusan dan didakwa terlibat jenayah pengubahan wang haram dan dadah. Bangsa terpedaya mendedahkan semua maklumat sulit perbankan sebelum sedar ditipu dan membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Perak.
Sindiket pengedaran dadah yang beroperasi sejak awal tahun tumpas selepas 4 lelaki dan 2 wanita ditahan polis daerah Timur Laut Pulau Pinang. Suspek termasuk seorang wanita warga asing ditahan menerusi beberapa serbuan di sekitar Georgetown. Kesemua mereka berusia 20 hingga 42 tahun juga didapati positif dadah. Turut dirampas lebih setengah kilogram ketulan mampat, disyaki dadah jenis ganja, 3 paket plastik berisi syabu, 1,080 biji pil dan 183 paket jus minuman pelbagai perisa berisi serbuk dan dadah MDMA. 3 lelaki mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merogol adik ipar rakan secara bergilir-gilir 2 minggu lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama memperuntukkan hukuman penjara antara 10 hingga 30 tahun dan sebatan. Mahkamah menetapkan 12 Oktober ini bagi sebutan semula kes dan lantikan peguam. Seorang bekas pengurus akaun syarikat jualan dalam talian mengaku tidak bersalah atas 12 pertuduhan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah lebih RM900,000 antara tahun 2020 hingga 2021. Tertuduh Muhammad Yusuf Zubar membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan. Kesemua perbuatan dilakukan menerusi 3 akaun bank miliknya dan seorang lelaki lain di 3 cawangan bank berbeza sekitar Petaling Jaya dan Shah Alam. 569 notis saman dikeluarkan JPJ Perlis dalam operasi khas motosikal yang dilaksanakan sejak 1 September. 28 buah motosikal turut disita atas kesalahan penunggang tiada lesen memandu dan tiada lesen kenderaan motor serta kesalahan pengubahsuaian motosikal. Operasi dijalankan di 4 lokasi panas iaitu Jalan Kuala Perlis hingga pesisiran pantai Sungai Baru, Jalan Utan Aji ke Mengkuang Laya dan Jalan Kuala Perlis Changlun serta Jalan Cuping ke Kok Klang. Baik, sementara di Kedah, 333 notis saman dikeluarkan JPJ Negeri Kedah dalam operasi khas motosikal di sekitar Alustar. Sebanyak 404 pelbagai kenderaan diperiksa dan pengarah JPJ Kedah berkata antara kesalahan dikesan tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Selain itu, nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi dan pelbagai kesalahan teknikal kenderaan turut dikesan. 14 warga asing termasuk 2 wanita ditahan menerusi Jaja Jabatan Imigresen Negeri 9 pada Isnin di Pasar Besar Seremban. Mereka terdiri daripada warga Indonesia, Pakistan dan Myanmar. Disyaki bekerja dan berada di negara ini tanpa dokumen sah. 10 premis dan 38 warga asing dalam operasi tersebut. Sebuah bot nelayan tempatan bersama 5 kru warga Myanmar ditahan Maritim Malaysia Pahang pada kedudukan 23.1 batu nautika dari Tenggara Tanjung Tembeling, Kuantan. Pengarah Maritim Pahang berkata penahanan dibuat ketika rondaan Op Makmur dan Op Tiris. Kes disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana menggunakan kru warga asing tanpa kebenaran Ketua Pengarah Jabatan Perikanan dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 kerana memiliki permit yang meragukan. Seorang pemandu lori maut selepas lori milik TNB yang dipandunya dihempap kontena sebuah trailer di Batu Sembilan, Sungai Petani pagi tadi. Bangsa Hasbullah Muhammad Saleh, 38 tahun maut di tempat kejadian. Kemalangan dipercayai berlaku apabila trailer dipandu lelaki berusia 27 tahun itu hilang kawalan dan merempuh lori kren TNB. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Lelaki berusia 54 tahun cedera di tangan kiri selepas ditembak rakan yang menyangka mangsa adalah monyet menceroboh kebun. Dalam kejadian, mangsa sedang memanjat pokok manggis di kebunnya yang bersebelahan kebun rakannya. Ketua Polis Daerah Kemaman berkata rakan mangsa berusia 69 tahun ditahan bersama senapang patah yang digunakan. Suspek didapati tidak mempunyai permit serta lesen pemilikan senjata dan polis kini sedang menyiasat untuk mengenal pasti pemilik sebenar senapang berkenaan. JAKIM telah menyerahkan peruntukan kewangan sebanyak RM64.6 juta kepada Kerajaan Negeri Sabah.
Pertukaran itu adalah imbuhan tahunan dan allowance kepada lebih 6,000 orang guru kafah, imam, bilal, siak dan juga guru takmir bagi seluruh negeri Sabah. Ia adalah sebahagian daripada jumlah 1.5 bilion ringgit bajet pengerusan dan pembangunan hal ehwal Islam tahun 2023. Trend LRT bertemakan cerita Malaysiaku diperkenal sempena Hari Sambutan Hari Malaysia. Ia juga sebagai tanda sokongan terhadap usaha mempromosi sambutan selain menyemarakkan rasa penghargaan dan cintakan negara. Trend tersebut turut dihiasi dengan paparan visual yang menggambarkan Malaysia, sebuah negara yang kepelbagaian kaum dan budaya. Kerja-kerja rehabilitasi trek KTM di sekitar Lembah Kelang dijangka siap hujung tahun depan. Ketua Pegawai Korporat KTMB berkata, kerja baik pulih sejak 2016 itu mengambil masa yang panjang dan menyebabkan perubahan jadual perjalanan. Dengan baik pulih berkenaan, perjalanan tren dijangka dapat disingkatkan kepada 15 minit. Sekaligus kekerapan jadual train turut berkurang kepada 15 minit berbanding 30 minit sebelum ini. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat pulang ke ibu kota selepas menamatkan 11 hari kembara Kenali Borneo. Keberangkatan tiba seri paduka baginda di lapangan terbang antarabangsa Kuching disambut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Pesawat khas membawa pasangan diraja itu berlepas pada pukul 4.22 petang. Sesi libat urus Perdana Menteri bersama pelabur asing di Singapura membuahkan hasil positif dalam menarik minat mereka untuk melabur di Malaysia. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata beliau akan mengadakan sesi pertemuan bersama pelabur-pelabur pada sidang kemuncak Asia Milken Institute 2023 di Singapura. Kerajaan mengharapkan kerjasama sektor swasta dalam usaha mencapai sifar bersih seawal 2050. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, dengan adanya beberapa syarikat swasta dalam memperkasa inisiatif alam sekitar, sosial dan urus takbir ESG dapat meningkatkan tahap daya saing syarikat tempatan dalam pasaran global. Bagi menjayakan pelan pembangunan industri halal, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan bekerjasama dengan agensi dan kementerian lain. Antaranya turut melibatkan SME Bank, SME Corp dan Bank Rakyat. Sokongan berterusan perlu diberi kepada usahawan yang ingin membangunkan produk halal, terutamanya dari segi pembiayaan dan bimbingan. Satu garis panduan lengkap dan menyeluruh perlu dilakukan ke atas cukai keuntungan modal CGT yang ingin diperkenalkan mulai tahun depan. Setiausaha Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia berkata, CGT mampu melonjak pendapatan negara namun memerlukan tempoh masa tertentu sebelum dapat dilaksanakan. Kadar peratusan CGT yang ideal dikenakan pula adalah antara 10 hingga 15%. Kerajaan juga wajar pertimbang semula GST dengan penambahbaikan bagi meningkatkan hasil. Suruhanjaya Security Malaysia rancang mengguna pakai piawaian global yang ditetapkan Lembaga Piawaian Kelestarian Antarabangsa ISSB. Pengerusinya berkata ia bagi memastikan agenda kemampanan menjadi keutamaan syarikat tempatan. Namun, penggunaan piawaian tersebut hendaklah bersesuaian dengan keperluan domestik. Malaysia juga berada pada kedudukan strategik untuk menerajui kewangan mampan dengan kepakaran dalam pasaran modal Islam ICM. Puluhan penduduk maut manakala 54 lagi dimasukkan ke hospital akibat kebakaran di blok Pangsapuri Hanoi, Vietnam semalam. Setakat 5 pagi tadi, pihak berkuasa telah menyelamatkan 70 mangsa. Kebakaran berlaku di tingkat pertama blok Pangsapuri 9 tingkat di kawasan Kong Ding, daerah Tan Xuan. Dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, Vietnam menyaksikan 1,286 kebakaran dan letupan yang meragut 69 nyawa. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB beri bantuan kemanusiaan kepada bangsa yang berada di kawasan terjejas berikutan ribut dahsyat di Libya. Pasukan PBB berada di lapangan dan sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi menilai keperluan dan menyokong usaha bantuan yang berterusan. Setakat ini kira-kira 10,000 orang dilaporkan hilang. Tripoli turut berjanji beri bantuan kepada kawasan yang terjejas.
Akibat hujan berterusan, 7 maut manakala ribuan penduduk beberapa wilayah di selatan China terjejas susulan banjir dan kejadian tanah runtuh. Taburan hujan yang tinggi dicatatkan selepas taufan Haikui melanda Guangxi dan Guangdong antara wilayah yang terkesan teruk. Saintis meramalkan taufan yang besar dan buruk akan melanda China selepas ini. Berikutan risiko tanah runtuh susulan hujan lebat luar biasa minggu lalu, lebih 200 orang dipindahkan dari 4 bangunan di pusat peranginan Vina del Mar, Chile. Menteri Kerja Raya Chile tidak menolak kemungkinan berlaku pergerakan tanah berpasir di lokasi itu. Kerja perbaikan dijangka mengambil masa 8 bulan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Syaril Sarapudin dan Fiona Bernard untuk paparan komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Tamasya Sukan terulung di benua